Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Okey, bersama saya lagi Sir Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, untuk video yang sebelum ni saya ada berkongsi berkaitan tentang 3 benda, yang itu kita ada belajar pasal pelarasan, kita belajar pasal hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. So hari ni kita nak tengok soalan dan jenis-jenis soalan di macam mana dia trik soalan dan sebagainya untuk kita jawab dan macam mana kita nak tackle soalan tu. Okey? So, apa yang kamu akan dapat bila habis video ni, pertama sekali kamu tahulah tadi kita dah cerita teori. So sekarang kita nak tengok apa jenis soalan ini akan keluarkan. Lepas tu macam mana kita nak trik. Dia kadang-kadang dia switch sikit je. So macam mana kita nak tahu benda tu. Okey. So, pertama sekali, ini adalah semua soalan yang saya dah siapkan berkaitan dengan soalan objektif. Okey, soalan yang pertama dia berbunyi begini ya. Begini. Ni kalau Cikgu BN tengok ni mampu kena marah. Berbunyi begini. Pertama sekali, catatan bergu yang manakah digunakan untuk merekod ABT, iaitu akaun belum terima yang tidak mampu membayar hutangnya. Okey sayang, bila ABT tak mampu nak bayar hutang, dia sebenarnya adalah apa? Dia sebenarnya adalah hutang lapuk. Bila hutang lapuk, kita tahu tadi kita ada belajar untuk slide tadi ataupun video tadi kita ada belajar. Bila berlakunya hutang lapuk, kita tak boleh nak kutip dah hutang, betul? Bila tak boleh nak kutip hutang, kita kena kurangkan kita punya ABT kita, betul? Kita kena kurangkan ABT kita. Dalam masa yang sama, kita kena tambahkan kita punya hutang lapuk punya belanja. Hutang lapuk tu adalah buah belanja. Kita kena tambah belanja kita sebagai hutang lapuk dan kita kena kurangkan ABT kita, dia adalah aset. Okey, sekarang hutang lapuk adalah belanja. Belanja bertambah belah debit. So hutang lapuk berada di sebelah debit, iaitu akaun hutang lapuk, dan ABT akan berkurang, dia akan berada di sebelah kredit. So jawapan dia adalah B. Okey, sekarang cuba kita tengok yang ini. ABT debit akaun hutang lapuk kredit. Kenapa saya kata ni salah? Sebab bila kita berlakunya hutang lapuk, hutang ABT kita akan berkurang. So bila ABT berkurang, ABT adalah aset, berkurang belah kredit. So ini dah salah. Okey, yang ini pun dia sebenarnya kontra saja. Terbaliklah dengan B ni. Okey, yang seterusnya, ABT dan akaun untung rugi. Kenapa ABT? Okey, ABT ni salah lah, sebab tak boleh berada sebelah debit, sebab kita kena menggunakan ABT, betul? Okey, yang last sekali, akaun untung rugi dan akaun kredit kad ABT. Kenapa saya tak debitkan akaun untung rugi? Sebab saya nak debitkan akaun adalah akaun hutang lapuk, bukan akaun untung rugi. Nanti bila dah masuk akaun untung rugi, okey, dah masuk akaun untung rugi, baru saya letak hutang lapuk kat sini. Cerita dia. Okey. Alright. Okey. Seterusnya, nombor 2. Ini adalah petikan imbangan duga pada 31 Mac 2007. Dia bagi kita ABT, dia bagi kita PHR. ABT 6,000, PHR 3,300. Ini yang dia bagi dekat dalam imbangan duga. Lepas tu dekat maklumat tambahan disebut begini. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% atas akaun belum terima. So ingat, formula untuk kira PHR adalah ABT bersih darab dengan peratus. Sekarang ni ABT kita adalah 6,000, kita kena darab dengan berapa persen? 5%. 6,000 darab 5%. Saya dapat 300. So sekarang ni 300 ni saya akan masuk bawah mana? PKK, bawah aset semasa. Saya akan tolakkan dia dengan ABT. Sekarang ni soalan dia, amount peruntukan hutang ragu dalam akaun untung rugi. Bila dia sebut akaun untung rugi, dia boleh jadi dua, sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Bila bertambah masuk belanja, bila dia berkurang masuk hasil. Macam mana tahu dia bertambah ke berkurang? Cerita dia macam ni. Dia bagi PHR dekat imbangan duga 330. Yang kita kira 300. Daripada yang dia bagi dengan kita kira bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila berkurang masuk mana? Hasil. Berkurang berapa? 30 perbezaan dia. Bila berkurang masuk hasil, so jawapan dia yang masuk untung rugi adalah 30. Yang berkurang tu. Okey? Jelas tak? Kelaju sangat. Macam ni cerita dia. Okey, kalau tiba-tiba soalan ni, contohlah saya dah kira kat sini jadi 400, contoh. Okey, contoh. So, dia bagi 330, saya kira 400. Okey? So, bertambah ke berkurang? Bertambah. Bila bertambah, kena masuk mana? Belanja. Berapa
masuk belanja, perbezaan dia iaitu 70. Itu dia cerita dia. Gitu. Tapi soalan ni dia 300 kan. Jangan confuse sayang. Alright. So ingat, yang mula-mula kita kira formula ni kan, ABT bersih darab dengan persen yang kita dapat ni, kita akan masukkan dia direct kepada PKK bawah aset semasa. Yang nak tahu masuk akaun untung rugi adalah pertambahan ataupun pengurangan, perbezaan dengan yang dia bagi dengan yang kita kira. Katakanlah ada setengah soalan dia tak bagi ni, PHR kat Imbang Kedua kita bagi, bermaksud PHR kosong. Bila kosong dengan yang kita kira 300, bertambah ke berkurang? Sebenarnya bertambah. Kosong ke 300 bertambah lah kan. Bila bertambah masuk belanja. Itu je cerita dia. Gitu. Alright, seterusnya. Nombor 3, hutang lapuk terpulih merujuk kepada, okey, dia kata hutang lapuk terpulih. Okey, ingat balik kita punya video yang sebelum ni. Kita ada belajar berkaitan dengan hutang lapuk, iaitu hutang yang kita tak boleh nak kutip dah. Okey, hutang lapuk terpulih adalah hutang yang dah kita hapuskan, lepas kita dapat collect semula. Okey, sekarang kita tengok balik. Hutang yang akan dikutip. Hutang lapuk terpulih, hutang yang akan dikutip. Salah. Kita tak tahu pun yang kita akan kutip hutang lapuk terpulih tu. Okey, hutang lapuk dihapuskan ni adalah hutang lapuk lah. Okey, hutang yang dianggarkan tidak dapat dikutip. Okey, ini adalah PHR. Yang kita anggarkan ni adalah PHR. Hutang yang dikutip semula setelah hutang yang dihapuskan. Jawapannya ada ni. Sebab dikutip semula. So, dia terpulih lah sebab kita kutip semula benda tu. Okey. And then the last one. Selebriti menerima tunai 450 daripada Jenny di mana hutangnya telah dihapuskan. Catatan berguna manakah menunjukkan urus niaga tersebut. Okey, dia kata selebriti menerima tunai. Ni keywords dia. Daripada Jenny. Okey. Di mana hutangnya telah dihapuskan. Okey, bermaksud sekarang ni hutangnya dah dihapuskan. Lepas tu kita terima duit. Ni cerita dia adalah hutang lapuk terpulih. Okey, sekarang ni ini amount dia. Okey. Catatan bergu manakah yang menunjukkan urus niaga tersebut? Pertama sekali kita terima duit. Okey, kita terima tunai. So, bila tunai ni klasifikasinya adalah aset. Bila tunai bertambah, dia berada di sebelah debit. Sekarang kita tengok tunai yang berada di sebelah debit. Ni satu betul, ni dua betul. Okey, so ni dah salah. B dengan D dah salah. Okey. And then next one is Jenny. Jenny ni adalah kita punya ABT yang dah dihapuskan, lepas tu dia bayar kita balik. Sekarang ni kita tak boleh nak kreditkan Jenny lagi sebab Jenny tu kita dah kreditkan awal-awal dulu masa dah hutang lapuk. So apa yang kita perlu kreditkan? Kita perlu kreditkan hasil iaitu hutang lapuk terpulih, yang itu ini jawapan dia. So jawapan dia adalah C. Habis cerita. Gitu. Jelas tak cakap ni? Okey, kita tengok lagi. Sambung lagi soalan yang seterusnya, nombor 5. Okey. Soalan ni berbunyi, okey, dia bagi lagi petikan imbangan duga pada 31 Mei 2011. Dia bagi kita ABT dan PHR. ABT 4000, PHR 200. Lepas tu dia bagi kat maklumat tambahan 2% daripada ABT sebagai PHR. Okey, ni saya dah singkatkan soalan lah. Okey, bunyi dia macam lebih kurang lah. Okey, lepas tu dia kata kesan terhadap hasil ataupun belanja. Okey, so kita kena cari hasil ataupun belanja yang akan berubah. Pertama sekali kita kena kira dulu berapa PHR pada tahun itu. Macam mana nak kira? So kita kena ambil apa? Kita kena ambil dulu ABT, kita kena darab dengan persen. 4000 darab dengan 2% dapat 80, betul? Saya dapat confirm. 4000 darab 2% dapat 80. So ini adalah yang saya akan masuk dekat yang, ingat tak yang mula-mula kita kira ni, kita akan masuk mana? Bawah PKK, bawah aset semasa. Saya akan tolakkan dia dengan ABT. Apa yang masuk bawah untung rugi? Pertama sekali apa yang masuk bawah untung rugi sebab dia nak bawa hasil ataupun belanja. So kita kena masuk untung rugi, betul? Apur. Okey. Akaun untung rugi. Okey. So, macam mana saya nak tahu dia masuk untung rugi? Saya kena cari sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Yang dia bagi 200, yang saya kira 80. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila berkurang akan masuk bawah hasil. Sebenarnya dia akan menambahkan hasil sebanyak 120. Okay, so jawapan dia adalah A. Ingat, soalan bila dia tanya PHR sama ada dia masuk hasil ataupun belanja, yang mengurangkan ni semua salah. Dia tak akan mengurangkan apa-apa belanja dan dia tak akan mengurangkan apa-apa hasil. Dia akan menambahkan hasil dan akan menambahkan belanja saja. Okey. So sekarang kita tengok yang last question. Petikan
imbangan duga pada 30 Jun 2015, ABT RM50,000, PHR RM1,300. Dia bagi maklumat tambahan yang pertama, seorang ABT didapati muflis dan hutangnya RM2,000 dihapuskan. Ini bermaksud apa? Hutang lapuk. Bila hutang lapuk, apa yang perlu saya buat? Saya kena ambil dulu ABT saya kena tolak dulu dengan hutang lapuk. So sekarang ABT saya adalah RM48,000 yang bersih. ABT saya yang bersih. Inilah saya masukkan ABT bersih. Saya kena tolak dulu dengan hutang lapuk. Okey, seterusnya dia kata PHR diselaraskan 2% atas ABT. Apakah kesan terhadap hasil ataupun belanja? Ingat, bila masuk bawah hasil ataupun belanja, yang kurang-kurang semua tak layan. Jangan layan, okey? Sebab sama ada dia akan menambahkan hasil ataupun menambahkan belanja sahaja. Okey, so apa yang kita perlu buat adalah, okey, sekarang saya punya ABT bersih adalah RM48,000. Saya kena darab dengan 2%. Saya akan dapat RM48,000. Saya darab dengan 2%, RM960. Ini yang saya kira. Yang ini saya akan masuk bawah PKK, bawah aset semasa. Saya akan tolakkan dia dengan ABT bersih. Okey, sekarang yang dia bagi RM1,300, yang kita kira RM960. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila berkurang masuk bawah hasil. So, berapa yang berkurang? So, saya kena buat RM1,300, saya tolak dengan RM960, yang berkurang adalah RM340. So, sebenarnya dia akan menambahkan hasil RM340. Jawapan A. Gitu sahaja. Simple saja soalan ni. Soalan ni sangat simple. Pertama sekali, kamu kena tahu dulu dia punya formula. Formula dia adalah ABT. Kamu kena darab dulu dengan persen yang dia bagi. Lepas tu kamu akan masukkan yang kamu kira mula-mula ni bawah PKK, bawah aset semasa. Soalan dia nak tahu yang masuk bawah untung rugi ya, ataupun hasil ataupun belanja. So apa yang perlu kita kena buat? Kita kena ambil yang dia bagi, PHR yang dia bagi, kita kena tengok dengan yang kita kira bertambah ke berkurang. Bila bertambah akan, kalau contohlah sini 200, sini 280, dia bertambah kan? Bertambah berapa? 80. Bila bertambah akan masuk bawah belanja, yang itu sebanyak berapa perbezaan dia 80. Tapi sekarang ni dia berkurang. Berapa berkurang? 120 berkurang. So bila berkurang masuk bawah hasil. So hasil akan bertambah sebanyak 120. So yang next, this one sama saja cerita dia macam tadi, cuma kita kena tolak dulu dengan ABT. Kita kena tolak dulu dengan hutang lapuk. Sebab dia kata seorang ABT dia dapati muflis dan hutangnya RM2,000 dihapuskan. So saya kena tolak, ambil dulu ABT saya RM5,000 ni. Okay, saya kena tolak dengan RM2,000 yang hutang lapuk tu, saya akan dapat ABT bersih saya RM48,000. So nanti dekat PKK pun ABT saya akan jadi RM48,000. Lepas tu baru saya darab dengan 2%. Ni. Lepas tu saya dapat RM960. Ini saya akan masuk bawah PKK, bawah aset semasa. Saya akan tolakkan dia dengan bawah ABT, iaitu RM48,000 tadi. So RM960 itu kat PKK. Yang ditanya soalan ni adalah hasil ataupun belanja, iaitu ataupun kita sebut akaun untung rugi. So apa yang masuk akaun untung rugi adalah perbezaan dia, sama ada bertambah atau berkurang. Sekarang dia bagi RM1,300, kita kira RM960. So bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila berkurang masuk bawah hasil, berapa berkurang? Perbezaan dia, iaitu RM340. So itu jawapan dia. Itu sahaja. Very simple. Simple segitu. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe kita punya video. InsyaAllah saya akan share lagi next video yang lebih menarik. Jangan lupa ajak kawan-kawan tengok. Kalau tak faham boleh komen kat bawah. Terima kasih sahabat sudi luangkan masa. Sampai jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.